Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan kepada teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Saya mohon maaf, hari ini ada sedikit kelewatan, saudara. Lewatnya 45 minit. Begitulah keadaan dalam musim-musim bulan puasa ni. Saudara Syah Ibrahim, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Tang Ban Nai, saudara Abu Nems, saudara Salim Yasin, begitu juga dengan saudara Syamsul Anwar. Saya mohon maaf sebab hari ini terlewat. Memang saya dah bagi tahu, saya dah bagi notification bahawa malam ini kita bersiaran lewat sedikit. Tak apalah saudara, bulan puasa ni. Saudara Anwar Jubin, saudara Joseph Ho, Amran Abi, saudara Abu Nems, begitu juga dengan saudara Jamaluddin Labuah. Waalaikumsalam. Selamat Syukri, Mak Yusof, Muhammad Adi Adli Abdullah. Waalaikumsalam. Puan Aminah, apa khabar Kak Aminah dari Terengganu? Eliza Anis, doa saya agar anda sihat walafiat. Begitu juga dengan saudara Muhammad Hafizi, Mat Fizi dari Terengganu. Acik Warisan. Aladin Din, Rizal Mat Atan, Muhammad Marzaman Mat Salim. Terima kasih dari Bintulu, Sarawak, saudara. Saudara Muhammad mana tadi tu? Saudara Muhammad Marzaman, saudara Sahali Ahmad, saudara Kana Mandang, Acik Warisan, Kama Awang, Al-Syari, Syamsul Anwar. More apa hari ni? More saya hari ini bubur kacang, saudara. Baik, saudara, saya tak perlu saya minta maaf lah kerana saya dapat santun teman-teman yang lain kerana waktu mencemburui kita, saudara. Jadi saya terus memberi laporan dulu sebagaimana yang dikirimkan oleh saudara Ryu daripada Universiti Melaya. Hari ini, saudara, adalah hari tanggal 12 April 2022, merupakan hari yang ke-10 kita berpuasa Ramadan. Dan dari laporan saudara Rio, hari ini adalah hari yang ke-747 COVID melanda negara kita. Semalam laporannya nampaknya ada susut berterusan. Alhamdulillah, dah 5 hari dah turun. Semalam jangkitan adalah 7,739, menjadikan jumlah jangkitan keseluruhan 4,333,557. Dan yang berjaya disembuhkan adalah 4,163,777. Kita harus berusaha untuk memutuskan jaringan COVID-19 kerana semalam laporan kematian adalah 19 orang. Jumlah kematian meningkat kepada 35,311 orang yang terkumpul. Dan saya lihat di Selangor saja yang tinggi setakat hari ini, iaitu 4,444. Lain-lain negeri walaupun ada tambahan macam di Johor, tapi masih lagi di bawah 1,000. Di Johor 494, di Sabah 65. Alhamdulillah, sudah balik pada double digit. Beberapa Persekutuan 440 susutnya. Sarawak juga susut kepada 178. Cuma di Kedah ada naik sikit kepada 300 orang. Pulau Pinang susut 309. Di Kelantan kemarin elok 198, tapi dia naik sikit kepada 133. Negeri Sembilan juga nampaknya alhamdulillah dah susut 472. Perak juga susut ke 357. Di Pahang surut daripada 193 kepada 114. Terengganu ada tambahan sedikit tapi 262, saudara. Melaka 105, Labuan tinggal 10, wilayah Persekutuan Putrajaya 33 dan Perlis 23. Jumlah untuk hari semalam untuk bulan ini, saudara, adalah 121,511 warga terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona. Itulah yang sempat saya laporkan apa yang berlaku tentang COVID-19. Jadi saya kira malam ini saya tidak mau membuat pencerahan ataupun e-commerce kerana dah terlewat. Besok kita sambung besok untuk e-commerce. Baik, saudara, kita masuk tentang naluri kehidupan. Ini kena baca, kena ingat sama, kerana sahur itulah waktu mustajab untuk berdoa rupanya, saudara. Kerana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, para malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap hari
ataupun setiap akhir sepertiga malam. Lalu Allah berfirman, siapa sahaja yang berdoa kepadaku, maka aku tunaikan untuknya. Ini malam Lailatul Qadar ni saudara, malam yang ke-10 terakhir saudara. Jadi siapa sahaja yang meminta kepadaku, aku berikan kepadanya. Siapa sahaja yang mohon ampun kepadaku, aku ampunkannya. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari yang ke-1094 dari Ibnu Qatir. Statusnya al-hadis sahih. Jadi saudara, sepertiga akhir malam, itu 10 malam terakhir adalah waktu istimewa untuk ahli ibadah. Saudara, waktunya adalah sekitar jam 3 pagi hingga sebelum subuh. Itulah waktu yang terbaik untuk kita berdoa, yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Waktu akhir sepertiga malam merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Dan waktu akhir sepertiga malam juga adalah waktu Allah mengampunkan dosa-dosa umatnya, hambanya, kepada mereka yang memohon keampunan. Ketika waktu sahur, mereka berdoa memohon keampunan. Itu adalah ayat daripada Az-Zariyat, ayat ke-18. Jadi saudara, rugilah mereka yang bangun di penghujung malam hanya untuk makan sahur atau ke bilik air semata-mata. Jangan rugi saudara, jangan buat begitu. Berdoalah sambil kita bersahur, minta pada Allah. Kita ini milik Allah, kita masih punya Allah, kita masih punya Tuhan saudara. Jadi saudara, rebutlah peluang waktu istimewa ini dengan solat sunat seperti tahajud dan berdoa serta memohon keampunan daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan. Jadikan ibadat Ramadan kali ini adalah menyuburkan amalan kita bagi memburu takwa dan menyebar rahmah. Ingat saudara, negara rahmah, umat sejahtera. Saudara Yaya Amin, Muhammad Khairul, saudara Waci, Wan Syahrudin. Ini di Instagram. Jangan lupa saudara, like, share and subscribe. Kalau ada gangguan di Facebook, lari ke Instagram. Baik saudara, usai lalui kehidupan, kita santuni mutiara kata. Ini kiriman daripada saudara Hibir Hasan. Katanya, orang yang memulakan salam adalah terlepas daripada sifat sombong dan takabur. Saudara, orang yang memulakan salam, sebab itu kita digalakkan bila kita berjumpa sama teman-teman, saudara yang seagama dengan kita, saudara muslimin, muslimah kita, bila kita menyampaikan salam, Assalamualaikum, saudara, maka orang yang memulakan salam adalah terlepas daripada sifat sombong dan takbur. Itulah mutiara kata kiriman Cikgu Hibir. Terima kasih saudara atas kiriman yang begitu berarti untuk kita. Baik saudara, hari ini hari yang ke-12 hari bulan, tinggal lagi 8 hari. Saudara, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. 8 hari lagi saudara, insya-Allah rasa-rasanya boleh dapatlah. Saudara bolehlah buat semakan dan sebagainya. Dan kita harus ingat, saya berpesan kepada pimpinan negara, janganlah berbelanja tanpa had, khawatir nanti negara kita akan muflis. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini saudara, mudah. Segala-galanya semakin ke laut dan kalut. Dah kalut dah sekarang rupanya saudara. Saya dapat kiriman teman-teman, apa nak jadi ni, dah kalut dah ni. Segala-galanya berantakan. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir yang mengirim pantun petang tadi. Dalam keadaan kesukaran, berpuasa, usia-usia emas ini, Pak Nazir masih lagi berkirim pantun pada kita. Terima kasih Pak Nazir. Katanya, terlanggar penyapu jatuh tertungging, lidah kelu, fikiran terhenti. Apabila menipu mendarah daging, perasaan malu tiada di hati. Kalau dah jadi dah menipu, itu dah jadi darah dagingnya, sentiasa menipu, maka dia tidak ada lagi perasaan malu di hatinya. Kata Pak Nazir lagi, pergi ke pekan membeli kain, berkejar-kejar, masa tak lama. Membongkar keburukan orang lain, apakah wajar di sisi agama? Sebab itu agama tidak menggalakkan kita memfitnah. Apabila anda menaburkan fitnah adalah diumpamakan seperti memakan daging saudara kita sendiri. Ya, saudara, terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun beliau. Begitu juga saya terima pantun daripada sahabat kita, Saudara Nordin Malik, anak muda, pejuang muda dari Perak Tengah. Katanya, bandar hilir ujung temu, orang Melaka hidup berjiran. Tinggi bangsa kerana ilmu, terampil bangsa dek kemahiran. Jadi bangsa kita akan jadi bangsa yang tinggi mulianya kerana
ilmu dan kita akan berketerampilan kalau kita mempunyai kemahiran. Itu pandangan daripada anak muda kita, Saudara Nordin Malik. Katanya lagi, pandai besi mengukir gangsa, tukul besi dengar suara. Pemuda berilmu, pejuang bangsa, pemudi mahir, pembina negara. Itu dia, saudara. Pemuda tiang negara, pemudi itu adalah benteng negara juga, saudara. Terima kasih, Saudara Nordin Malik. Baik, saudara. Usai ini pantun, kita masuk seketika segmen Gedung Ilmu. Gedung Ilmu adalah merupakan culipan daripada buku yang dikirimkan kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar. Bagaimana dalam buku tersebut menyatakan bahawa pemimpin terdahulu, warga bangsa kita yang terdahulu mendambakan agar pemimpin hari ini sentiasa memegang pada adat dan syarak. Mereka mesti menjaga kemudian sikap dan jangan menjadi angkuh, sombong dan sebagainya. Umat Melayu sewajarnya dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar nekat. Jadi katanya kerana menjadi tidak hanya nekat saja, saudara. Jadi kalau pemimpin itu ianya nekat, dadanya sempit, akal pun singkat. Nekat ni berani membabi buta. Nekat saja, buat apa pun menterjah saja. Saudara, jadi kalau menjadi pemimpin ianya nekat, dadanya sempit, akal pun singkat. Bekerja tidak mengikut adat, bercakap tidak memakai tabiat, bertindak tidak memikirkan akibat, negeri rosak, sengsaralah rakyat. Jika dijadikan pemimpin, banyak mudaratnya. Kalau pemimpin terlalu nekat sangat, buat keputusan tanpa berfikir panjang. Dijadikan tua, buruk tabiat. Dijadikan induk, kurang siasat. Memimpin negeri, buruklah akibat. Jadi kalau mereka dijadikan pemimpin, maka buruklah akibat negeri kita. Kalau tak boleh berfikir, main terjah, macam saya katalah, buat apa saja pun, ikut kata hati. Bidalan mengatakan, ikut rasa binasa, ikut hati, mati, saudara. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Baik, saudara. Nampaknya laju sikit malam ni. Nak mengejar waktu. Saya tahu, saudara mungkin nak tidur awal. Sebelum saya memberi pencerahan, saya mesti memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk dalam channel YouTube dan sebagainya. Semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan maupun komen-komen yang anda hantar. Semua itu adalah tanggungjawab anda. Dan kita mesti ingat, ini adalah pencerahan politik yang bermatlamatkan untuk sekadar memberi pencerahan dan informasi. Tidak lebih daripada itu, saudara. Dan bila saya memberi pencerahan ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Prinsip kita itu. We must agree to disagree. Kalau itu prinsipnya, saudara lapang dada, saya pun bertambah-tambahlah lapang dada saya. Dan ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai, menyantuni setiap persoalan dengan penuh harmonis. Baik, saudara. Alhamdulillah, saudara, nampak gayanya pimpinan negara masih lagi berusaha untuk memberi bantuan kebajikan. Tetapi saya tak tahulah sejauh mana ianya sampai. Pimpinan berusaha, bahawa saya nampak ada yang terbaru ini adalah bantuan warga emas untuk BKM, untuk mereka yang berada dalam kumpulan B40. Jadi kalau anak-anak, adik-adik yang punya ibu dan ayah, bolehlah untuk meringankan sedikit beban mak ayah kita di kampung. Bolehlah cubalah mohon untuk ibu dan bapa kita yang mungkin mereka tak tahu nak mohon macam mana. Jadi saudara boleh masuk dalam http://www.salamkerjaya.com2022/04/04 terkini kerajaan. Ini kerajaan mengumumkan bantuan kewangan, saudara. Jumlahnya RM500. Bukan untuk diri anda, tetapi untuk ibu bapa anda, warga emas, saudara. Baik, saudara, itu sementara stiker. Tapi yang hairannya, saya terkejut juga. Bagaimana seorang ahli Dewan Undangan Negeri di Kelantan, Tok Wakil pun boleh kena skamer di Kelantan. Saya dapatan saya yang dikirim kepada saya tentang bagaimana seorang mangsa telah diperdaya dalam urusan penyamaran melalui panggilan telefon, itu makau scam. Dia ada buat laporan polis dah sebenarnya. Butiran pengadu beliau adalah Muhammad Uzaimi bin Cik Husin, iaitu adun Pantai Irama, wakil rakyat Pantai Irama. Dia kena scam, tinggal di Bacuk, Kelantan.
tempat yang dia mengalami kehilangan wangnya iaitu di Bank Muamalat Kota Baru. Fakta kes, ini pengadu merupakan adun pantai Irama. Jadi katanya telah menerima satu panggilan daripada nombor telefon. Saya baca nombor telefon ni. Kalau anda dihubungi oleh telefon ini, pastikan berhati-hati saudara. Iaitu di talian 010-615-2095. Itu daripada seorang lelaki India. Dan memperkenalkan dirinya bernama Jurvet, anak lelaki Rangjit Singh sebagai pegawai operasi cukai LSDN Melaka katanya. Dia menyamar sebagai pegawai sukat cukai. Jadi katanya dia maklumkan bahawa wakil rakyat tersebut mempunyai satu kes tunggakan. Itu bayaran cukai sebanyak RM52,900. Cukai hasil ini disebabkan daripada kemasukan wang tunai. Katanya sebanyak RM200,000 daripada akaun syarikat yang dikatakan miliknya, itu Sun Master Trading and Contractions. Namun pengadu menafikan dakwaan tersebut. Pengadu telah memasukkan wang sebanyak RM200,000 ke dalam akaunnya syarikat tersebut, dan sekiranya perkara tidak benar, pegawai tersebut menyuruh pengadu untuk membuat aduan laporan pada polis di IPK Melaka. Bukan di Kelantan. Dia kata buat aduan di Melaka. Di nombor telefon 06-285-1999. Jadi seterusnya pegawai tersebut terus menyambungkan panggilan. Kononnya dia kata dia sambungkan panggilan kepada anggota kaunter aduan IPK Melaka. Jadi pengadu diminta untuk mengesahkan bahawa segala pemindahan wang tersebut adalah tidak benar, dan untuk tindakan lanjut pengadu disambung ke panggilan nombor satu lagi, iaitu 011-643-56898 kepada satu perempuan. Nama perempuan itu pula Datuk Puan Jasmine Kaur. Kononnya daripada bahagian unit Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Anti Money Laundering. Jadi semasa perbualan, pengadu bersama yang wanita mengata Datuk tu telah diminta untuk mengesahkan akaun-akaun milik pengadu dengan mengisi link bank negara melalui aplikasi WhatsApp. Jadi pengadu pun isilah. Sebab itu saudara, jangan layan kalau orang telefon kita. Jadi pengadu dimaklumkan oleh pegawai bank bahawa baki akaun banknya akhirnya bila dia pergi ke Bank Islam Kota Baru untuk menyemak baki wangnya telah berkurangan sebanyak RM71,480. Kerana dia dah bagi tahu nombor akaunnya sekian-sekian. Jadi bila memberi kepada scammer untuk mengeluarkan wangnya. Kemudian pengadu juga telah pergi ke Bank Muamalat di Kota Baru untuk membuat kad bank yang baru, dan telah dimaklumkan bahawa baki dalam akaun bank miliknya telah berkurangan sebanyak RM13,049. Jadi melalui dua pengeluaran itu pada 9 bulan April, jumlahnya adalah RM84,529. Wakil rakyat kena tipu, saudara. Tak tahulah saya macam mana lah. Sepatutnya dia mengingatkan rakyat. Sepatutnya dia mengingatkan warganya. Berhati-hati dengan scammer. Rupa-rupanya dia pun kena tipu. Bagaimanapun tindakannya dia telah pun mengadu kepada polis, dan pihak polis sedang menyiasat. Mudah-mudahan segeralah dapat diselesaikan. Nampak gayanya scammer ni bertambah-tambah, saudara. Jadi saya ingin memesan kepada saudara, berhati-hati. Kalau wakil rakyat boleh kena tipu, apatah lagi kita. Jadi cara yang terbaiknya, kalau ada pemanggil mengatakan daripada lembaga sihir dalam negeri ke, daripada mana-mana lah, tak payah layan lah. Selagi anda layan, selagi itulah anda akan menghadapi masalah. Biarlah, kalau dia kata ada ni, biarlah dia hantar surat saman. Daripada saman itu, kita pergi ke pejabat lembaga sihir dalam negeri. Itu lebih baik daripada kita terima telefon, kita berbual dalam telefon, menyatakan kita punya account number dan sebagainya. Saudara? Saudara Wan M. Bakri, semoga sihat, terima kasih. Dan satu benda yang agak menggembirakan saya, begitu lama saya duduk bercakap. Lama saya, sejak COVID-19 ini menyerang, saya dah bercakap berkali-kali, hari-hari saya minta supaya pihak Kementerian Kesihatan mencari ubat. Bukan hanya sekadar vaksin. Alhamdulillah, saya dapat tengok culipan berita dalam media sosial mengatakan bahawa pil antivirus untuk merawat COVID-19 sudah pun mula memasuki Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia berkata penghantaran pertama sebanyak 48,000 kotak pil Paxlovid Pfizer telah tiba sejak semalam. Ini adalah menurut laporan Free Malaysia Today. Jadi pil-pil yang dihantar kepada Parmaniaga Logistik ini difahamkan bukanlah pengganti kepada vaksin ataupun pencegah untuk mengelak jangkitan, tapi ialah salah satu senjata untuk melawan COVID.
Demikian menurut kata pengarah kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah. Alhamdulillah, sudah ada ubatnya, legalah sikit perasaan kita. Sebab selama hari ni kita ingat tak ada ubat. Vaksin. Sekarang ni dah ada ubat. Saudara. Jadi menurut ketua pengarah, untuk keberkesanan optimum, pil perlu diambil sejurus selepas pesakit disahkan positif atau dalam tempoh 5 hari selepas menunjukkan simptom adanya COVID-19. Jadi menurut pentadbiran makanan dan dadah Amerika Syarikat, Paxlovid ditadbir sebagai 3 tablet. 2 tablet merah, jambu, Nirma Travel dan 1 tablet putih, Ritonavir. Jadi menurut Dr. Nur Hisham, pil itu disyorkan untuk pesakit COVID-19 berusia 18 tahun ke atas. Dan ia bukan dalam kategori berisiko tinggi yang tidak memerlukan terapi oksigen. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan hadirnya ubat sebut, maka adalah kelegaan. Jadi artinya sekarang ni, kalau kita ada siapa yang dijangkiti, bolehlah bertanya kepada Kementerian Kesihatan dan beli ubat hanya pada parmaniaga. Jangan pula beli dekat kedai-kedai yang bukan-bukan. Saudara Abdul Wahid, saudara Puan Roslin, Ron Chiu, teruntum kasih. Saudara, ini tentang ubat. Alhamdulillah, saya dah bercakap, katanya dah bertahun dah bercakap, alhamdulillah, ada ubatnya sekarang. Saudara. Baik, saudara, kita masuk sekejap segmen sepanjang jalan kenangan. Kerana hari ini, saudara, kita dah 10 hari. Sudah 10 hari kita berpuasa, jadi cepat benar waktu berjalan, saudara. Sebentar tadi, saya beriftar Ramadan bersama beberapa pimpinan. Saya tak bolehlah menyebutkan siapa namanya, saudara, tak elok. Tapi banyaklah kami berbual tentang hala tuju negara yang nampaknya ada sinar. Saya dikabarkan bahawa hari Khamis ini akan diadakan mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Banyaklah perkara yang akan dibincangkan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang lebih baik untuk warga UMNO, saudara. Jadi, dalam keadaan-keadaan begitu, bila saya buka puasa tadi tu, mula-mula dengan buah tamar, kemudian kuih-kuih. Hari ini buka puasanya dengan masakan nasi Minang. Memang sedap lah, saudara. Maklumlah pemimpin yang bagi kita makan, saudara. Cuma saya teringatlah. Bila saya tanya, dodo tak ada? Dia kata belum ada lagi. Jadi sebut dodo, saya teringatlah. Zaman saya kecil-kecil dulu, saudara. Bila masuk saja 10 hari bulan puasa, maka bermulalah kerja-kerja untuk mengacau dodol. Kerana arwah ibu saya ambil upah. Kita orang miskin, saudara, waktu itu sekitar tahun 70-an. Ambil upah kacau dodol. Itulah jadi kuih. Dapat 3 sumpit, isi dalam sumpit, 2 sumpit mereka yang menaja, 1 sumpit milik keluarga saya. Jadi masa tu kita tak ada reti pun. Kek tak reti, kuih-kuih semprit, kek moden tak ada. Sebab itu sampai sekarang ni saya tak reti nak makan kek, saya. Yang saya tahu kuih bahulu bakar, kuih bahulu berdal, kuih goyang. Kuih-kuih tak ada. Yang moden-moden, kuih semprit lah, macam-macam kuih saya pun tak reti nak sebut, saudara. Tapi kuih bahulu ada, saudara Man Bacin, saudara Aryan Zara, Mak Desa Haji Sahak. Kita dulu di kampung, masa saya almarhumah ibu saya, dia buat kuih-kuih itulah. Kuih bakul kacang, memang sedap, saudara. Dan dodol, lemang, itulah kuih-kuih kita, ya, saudara Kirian, Puan Maznah. Ini mengimbau. Saudara Mito BT, mohon kerajaan make it tax free for our citizen. Itu terpulang kepada lembaga hasil dalam negeri. Kalau tak ada cukai, macam mana nak bayar gaji kaki tangan kerajaan? Pendapatan kerajaan cuma daripada hasil cukai. Itulah keadaan saya. Dalam keadaan begini tadi, sambil saya buka puasa, minum air, saya tengok ada tempat berbuka puasa tadi tu, ada air, sedap airnya, iaitu air Bandung. Saya pun teringat. Mungkin anda juga teringat. Kami dulu-dulu, saya lah, waktu saya dulu cuba-cuba nak berniaga, saudara. Pergi ke Pekan Setiawan, beli ice cube panjang. Jadi boleh dipotong 3. Satu ice cube tu harganya 20 sen. Jadi dapat 3, jual 1 potong 10 sen, dapatlah untung 10 sen. Kadang-kadang dapatlah 4 ataupun 5 ketul yang kita jual untuk orang buka puasa. Masa itu tak ada peti ais, saudara. Dan air batu itu
lazimnya saya akan lumurkan dengan habuk kayu. Habuk papan bila dia gergaji kan tu. Tapi di kampung saya tu dia tak adalah habuk papan, dia habuk kayu tengau. Sebab ada perusahaan buat kayu warang apa semua tu. Habuk kayu ni tadi yang telah digergaji tu, ada habuk tu, itulah digunakan untuk membalut air batu supaya tidak cair. Dan air batu ni selalunya simpan dalam tanah. Kerana kita tak ada bekalan, tak ada tong macam sekarang ni. Susah dulu saudara. Dapat jual 5 buku air batu tu dapat untung 50 sen. Tapi kena kayuh lah 20 km ke Pekan Setiawan beli air batu. Bungkus elok-elok, balutkan dengan serbuk kayu. Sampai rumah, tanam dalam tanah. Bila orang nak beli satu. Tapi saudara yang letihnya, dah elok-elok, ada 5 ketul, tiba-tiba datang hari hujan. Bila hari hujan, orang tak beli air batu. Saudara, siapa nak beli air batu? Maka hari itu rugilah saya punya perniagaan. Keadaan begitulah saudara. Lebur. Bila datang hari hujan je, lebur lah. Tapi bagaimanapun kita harus tabah bahawa itulah dugaan yang perlu dilalui. Saya rasa lah saudara zaman sekarang ni tak ada lah. Nak cari air batu pun mungkin ada pembekal air batu datang dengan van dan sebagainya. Zaman saya dulu air batu besar. Kalau saudara buat cendol ke, air batu dia besar. Saya ingat ukurannya lebih kurang dalam 1 kaki panjang dan lebarnya lebih kurang dalam 6 inci. Dipotonglah. 12 inci, potong jadi 4 inci. Satu potongan harga dia 10 sen. Itulah perniagaan saya dulu buat saudara. Saudara, dulu kilang ais pun gunakan habuk kayu. Betul. Untuk tahan daripada cair. Masa itu tak ada belajar sains pun saudara. Itulah saya katakan, orang kampung, dia punya pengalaman. Pengalaman itu lebih penting. Macam mana untuk air tidak cair. Tapi kalau datang hari hujan, sedihlah saudara nak buat macam mana. Saya bila datang hujan, yang selalunya menyabarkan saya adalah Allah yang rahmah ibu saya. Dia kata, sabarlah dugaan, tak apa. Yang kau untung lah seminggu 2 ni, besok kau cari lagi. Tapi bila cari air batu tu, pergi ke Pekan Setiawan, balik ke basikal tu, tengok ke langit. Mudah-mudahan janganlah hari hujan. Kita berpuasa. Sedih. Gergaji air batu. Besar. Air batu dia kena gergaji. Dipotong. Satu potong air batu 10 sen. Dapat 5 ketul, jadi retinya 5 kali 3, 15 rumah. Lain tak ada saudara. Itulah yang mampu kita buat zaman dulu susahnya. Saya tak tahu anak-anak sekarang ni, air batu blok masa tu. Betul saudara Makdi. Air batu blok. Sekarang ni saya yakin tidak ada seorang pun anak-anak kita, anak-anak muda sekarang ni, yang tahu cerita tentang air batu, disalutkan dengan habuk kayu, dijual untuk dijadikan berbuka puasa. Saudara, itulah kenang-kenangan saya waktu silam. Kalau saudara ada cerita lagi, sampaikanlah pada saya untuk kita berkongsi penceritaan terkenang masa dulu musim bulan puasa saudara. Baik saudara. Kita masuk bab politik. Ini bab politik pula ni tiba-tiba menyangkuti masih lagi cerita tentang lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Timur Tengah. Saya mendapat culipan daripada Naib Presiden UMNO Dato' Khalid Nordin. Dia kata apa yang berlaku semasa lawatan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Dubai, Arab Bersatu adalah sesuatu yang sangat dikesali. Memanglah kita warga UMNO, kita rakyat negara kita, kita kesal. Kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam lawatan sulungnya ke negara Timur Tengah, tapi tidak wajar melalui apa yang beliau lalui. Wisma Putra gagal memastikan beliau diberikan penghormatan sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin utama negara dan pemimpin penting sebuah negara Islam. Kehadiran beliau ke Timur Tengah itu, beliau adalah pemimpin negara Islam. Sepatutnya mendapat sambutan yang hebat, tetapi tidak berlaku. UAE pula adalah negara yang sangat meraihkan tetamu dan sudah pasti jika kita menggunakan segala sumber dan kekuatan jaringan persahabatan kita dengan mereka, perkara yang berlaku itu tidak akan terjadi. Jadi apa pun alasan daripada Wisma Putra, kata Datuk Khalid Nordin, kegagalan ini ia seolah merancang dan mengurus lawatan seperti ini adalah sangat memalukan. Kegagalan merancang. Sebab itu bila Perdana Menteri nak melawat keluar negara,
maka Kementerian Luar. Sebab itu dulu menteri-menteri ini, jawatan Menteri Luar ini adalah jawatan senior minister ataupun Menteri Kanan. Menteri Luar, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, ini adalah kementerian-kementerian yang terkanan. Tapi bila Saifuddin Abdullah jadi Menteri Luar ni, yang kali kedua, inilah berlaku. Ia kata Datuk Khalid Nordin, dia kata bukan sahaja kegagalan dari segi protokol, malahan tiadanya rencana konkret. Semasa lawatan Perdana Menteri menunjukkan gagalnya Wisma Putra dalam merencana kepentingan Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan menyalahkan segalanya kepada diplomat adalah sangat tidak profesional. Sebab saya mendengar ada culipan, kenyataan, perbualan antara pegawai di Kementerian Luar. Memang mereka kesal apabila diplomat yang disalahkan. Sedangkan Menteri Luar sepatutnya harus mengambil tanggungjawab terhadap semua yang berlaku. Bukan hanya Menteri Luar, tambah-tambah lagi kita ada penasihat duta, bertaraf duta ke Timur Tengah yang diangkat tarafnya taraf menteri. Lebay. Beliau juga harus bertanggungjawab. Ini benda yang memalukan. Jadi apakah mereka lupa bahawa mereka sekarang ini memimpin Wisma Putra? Segala kejadian yang berlaku di Dubai adalah masalah yang terbit dari kegagalan Menteri Luar Negeri dalam memimpin dasar luar negara yang aktif, bebas dan progresif serta memperjuangkan kepentingan antarabangsa Malaysia secara strategik. Yang bahagia, Datuk Khalid Nordin selaku Naib Presiden UMNO menzahirkan kekesalan yang amat sangat. Jadi katanya semenjak tahun 2018, keterlihatan negara dan peranan antarabangsa Malaysia semakin mengecil. Ia adalah a new normal yang asing dengan dasar luar yang aktif sebelum ini. Malaysia nyata memerlukan kepimpinan baru yang lebih kompeten di Kementerian Luar. Prestasi semasa Menteri Luar tidak sesuai lagi dengan pengalaman, kedudukan dan kepentingan global Malaysia. Jadi apabila Yang Amat Perdana Menteri kita sendiri diperlakukan dengan cara yang tidak selayaknya dengan kedudukan beliau sebagai pemimpin terpenting di Malaysia, ini kita harus melihat ini perkara yang serius. Bukan main-main saudara. Imej negara di luar negara. Tambah-tambah lagi negara Islam. Kita selama hari ini dulu, duta kita ke negara Islam pun disambut dengan begitu mesra oleh Menteri Luar. Ini Perdana Menteri turun, tidak ada protokol sambutan yang selalu selazimannya. Ini memalukan. Seolah-olah macam dia orang tak sudi menerima keadaan Perdana Menteri. Ini keadaannya. Ini saudara Menteri Luar, Rome Statute lah. Betul. Ini seli-seli saya tak mau mikir soal tanda-tanda tak lama sebagainya. Bukan, tapi bagi saya imej negara, maruah negara, kenapa boleh dipercacai oleh menteri yang mentadbir menjaga Wisma Putra. Dulu kita sebut Wisma Putra saja pun orang tinggi penghormatannya. Sebab Kementerian Luar ni bila kita bercakap, dia ada budaya dia. Budaya sebagai diplomat. Bukan boleh cakap begitu saja. Dia ada Your Excellency, Tuan Yang Terutama, lembut. Jadi orang datang disambut mesra. Menggambarkan eratnya kerjasama antara negara kita dengan negara di mana yang Perdana Menteri Lawatan. Dulu zaman, saya ingat lagi, zaman masa Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, pergi ke Bosnia pun, Perdana Presiden Bosnia turun, pergi ke Albania, pergi ke China, pergi ke Amerika, ke mana-mana. Yang berhormat Datuk Seri Najib pergi ke Jepun, pergi ke China, pergi ke mana-mana lah, disambut mesra. Tapi sekarang ini bila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri memulakan lawatan sulungnya ke negara Timur Tengah, jadi terjadi kejadian begini. Apa maknanya? Apakah ini sabotaj? Kerana Menteri Luar dia tidak datang dari Parti UMNO. Ini juga harus dikirakan. Kalau ikut bagi saya lah, patutnya pecat je lah. Aduh, sebab itu saya katakan, orang politik ni memanglah kadang-kadang mereka ini merosakkan struktur ekonomi negara. Macam-macam mereka lakukan. Ada yang dengan skim optingnya lah, dengan kolonismanya lah, nepotismanya. Akhirnya, apa yang berlaku pada Yang Amat Perdana Menteri dan juga apa yang dilakukan oleh setengah pemimpin orang politik ni, orang luar hilang keyakinan terhadap negara kita. Segala-galanya sekarang ni sudah semakin berselerat, saya lihat. Kalutlah saudara, segala-galanya berselerat dan kalut. Kenapa jadi begitu negara kita?
Sebab bila kita lihat sekarang ni, contohnya macam ekonomi. Tadi saya berbual dengan mantan tokoh korporat. Sebelum saya buka puasa, berbual dengan tokoh korporat. Beliau menzahirkan bahawa negara kita kaya raya. Negara kaya, lebih kaya dari penghasilannya jika mahu dibandingkan dengan negara Norway. Kita melihat contohnya negara Norway. Negara itu kecil. Rakyatnya ada lebih kurang 5 juta orang saja. Penghasilannya minyak yang sedikit. Bukan banyak pun hasil minyak daripada Norway. Malahan negara tersebut, dia kegiatannya adalah kegiatan nelayan. Itu menangkap ikan. Tetapi rakyat dia, tiap-tiap rakyat boleh mempunyai simpanan 1 juta. Itu dia punya sovereign fund. Setiap rakyat, kalau 5 juta, kali dengan 1 juta, mana 5 bilion, 5 trilion dia ada simpanan sovereign fund. Rakyat dia dapat bulanan 1 pound, 1000 pound setiap bulan. Percuma anak-anak ke sekolah, rawatan hospital percuma. Malahan untuk kenderaan bagi persekitaran di negeri-negara Norway itu juga ada yang percuma. Begitulah pemimpin negara tersebut menyantuni negara rakyatnya. Tak, kita macam mana? Mereka hasil bumi sedikit. Kita ni, ya Tuhan, kita mempunyai kekayaan yang melimpah ruah. Sejak mencapai kemerdekaan, saudara. Di awal tahun 60-an dulu. Negara punya hasil bumi, biji timah. Malaysia merupakan pengeluar biji timah terkemuka di dunia. Paling tinggi. Tak kalah tak ada hasilnya, saudara. Kemudian, ada juga biji besi. Ada juga emas. Hebatnya bumi kita ini. Dan kemudian tumbuh pula dengan suburnya pohon getah. Menjadikan Malaysia sebagai pengeluar getah utama dunia. Hebat Malaysia ni, saudara. Dengan hasil. Nak dibandingkan dengan Singapura, tak ada apa pun. Nak dibandingkan dengan Filipina, tak ada apa pun mereka. Tidak ada minyak. Nak dibandingkan dengan negara Norway yang hanya sedikit minyak dan hasil laut. Kemudian dari biji besi, Malaysia memiliki khazanah negaranya itu minyak dan gas yang menjadikan kita tidak seharusnya miskin daripada orang lain. Kita sepatutnya lebih kaya daripada Singapura, lebih kaya dari Thailand, lebih hebat dari Filipina. Malahan, walaupun Indonesia dan Brunei mendahului negara kita dalam penghasilan minyaknya, tetapi kerana negara tersebut menghasilkan penemuan minyak dan gas lebih awal daripada kita, tapi kita mempunyai syarikat Petronas yang seantero dunia kenal. Malahan, daripada lambaian daun getah berubah kepada rimbunan ladang kelapa sawit. Kita adalah pemilik ladang kelapa sawit terbesar di dunia. Kenapa kita boleh miskin? Ini persoalannya. Kemana pergi hasil-hasil bumi kita? Siapa yang menjarahnya? Sehingga kan macam seolah-olah dapat duit macam hilang, isap okok, asap gitu. Dan paling memalukan, saudara, paling memalukan apabila bukan sekadar kita tak cukup duit, kita berhutang pula. Laporannya sampai 1 trilion. Tak cukup hasil bumi dijarah, tak cukup hasil minyak dijarah, berhutang pula. Ini I really cannot brain, saudara. Bila saya berbual dengan tokoh korporat tadi, dia mengatakan bahawa dia juga mempunyai kawan-kawan daripada luar negara. Mereka menggeleng kepala. Kenapa Malaysia jadi begini? Malaysia yang kaya raya, buminya subur, boleh berada dalam keadaan begini, rakyatnya malah lebih memalukan, saudara. Kita juga mempunyai pengatur ataupun fund manager, ataupun kita punya unit trust, kita punya yang menjaga pelaburan kita, seperti PNB. Dana-dana itu dijaga, dana modal kita. Ada PNB, kita ada kumpulan wang simpanan pekerja, kita ada lembaga tabung haji, kita ada lembaga angkatan tentera, LTAT, kita ada KUAP. Semua ini adalah tempat pengumpulan dana-dana yang begitu besar. Bukan sedikit. Berbilion dan triliun jumlahnya kalau dikumpulkan. Tetapi hanya nak keluarkan duit daripada kumpulan wang simpanan pekerja bertahun. Ini yang membuatkan teman-teman yang saya berbual tadi, dia kata teman-teman mereka daripada ahli-ahli perniagaan, ahli-ahli ekonomi luar negara, mereka geleng kepala. What happened to Malaysia? Ini kerana mereka gagal. Malahan kalau kita lihat, ini cakap terus terang, saudara, apa yang berlaku
kumpulan wang simpanan pekerja, lembaga tabung haji, kumpulan wang lembaga tabung angkatan tentera, KUAP, PNB mengumumkan dia punya ini faedah ataupun keberuntungan daripada pelaburannya 5% dividen. Sedangkan saudara, unit trust yang ada dijalankan oleh bank-bank, unit trustnya mereka boleh memberi keberuntungan sampai 15%. Kalau begitu, lebih baiklah kita ambil duit-duit yang ada dekat LTAT ni, duit yang ada dekat EPF ni, letak dekat unit trust je lah. Tak payah nak ada pekerja kaki tangan ribuan kaki tangan yang bekerja dalam kumpulan wang simpanan pekerja, lembaga tabung haji, lembaga tabung angkatan tentera, kumpulan wang amanah pencen, PNB dan sebagainya, beribu pekerja. Dan ada pula fund manager, mereka gagal. Sedangkan macam bank banyaklah bank-bank saudagar ni, mereka berdagang unit trust dan wang mereka boleh keluar bila-bila masa. Kalau anda membeli unit trust daripada bank-bank ini, boleh keluar duit, tak ada masalah. Simpan 100,000, nak keluar 10,000 ke 20,000 ke 30,000 ke anytime, tak ada masalah. Kita nak keluar 10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja pun bertahun. Itu pun sampai minta campur tangan Perdana Menteri, campur tangan Menteri Kewangan. Bertolong-tolong. Semua ini saudara Romeo Masdai katanya kerana penyamun yang berada di anjung kuasa. Saya tidak menafikan soal begini. Bumi kita kaya raya. Kenapa jadi begitu? Dan kalau kita melihat saudara, sejak ini negara kita ini, sebab itu saya katakan Malaysia ni, negara kita ni tak boleh mengizinkan parti lain jadi parti pentadbir. Kena balik bagi pada UMNO Barisan Nasional untuk mentadbir supaya dapat disusun semula. Saudara, ini bukan apa, saudara, kerana saya melihat banyak berlaku kepincangan yang teramat lah, saudara. Rakyat hidup susah, harga barang tak boleh dikawal. Sedangkan negara luar tak ada itu, dan kita mendekati macam mana yang saya cakapkan, kemungkinan kita jadi macam Sri Lanka. Ini bahaya. Kalau tak ada cukup makanan, mungkin juga negara Venezuela. Bukan tak ada hasil, Venezuela juga menghasilkan minyak. Negaranya, buminya kaya. Tapi ke mana pergi penghasilannya? Ini permasalahan yang perlu dilihat, yang diperhalusi satu persatu. Saya contohnya di negara Asia inilah, ataupun ASEAN. Kita umpamakanlah Malaysia ini dulu, sebelum kerajaan Pakatan Harapan, sebelum Perikatan Nasional mentadbir negara kita ini, kita umpamakanlah macam kita dulu berada dalam Division 1. Kita berada kelas Division 1 kalau bola sepak ni. Kita bukan berada di Division 1, kita berada Division 3. Itu pun kalau ada division. Kalau tak ada division, entah division berapa tak tahu. Kita sekarang ni sama dengan Laos. Kita sama dengan Myanmar. Jauh sekali kita ditinggalkan oleh Singapura. Jauh sekali kita ditinggalkan oleh negara Brunei. Begitu jauh sekarang ini negara Indonesia memacu ekonominya, dan rakyat mereka lebih ramai daripada kita. Kenapa jadi begitu? Filipina yang tak ada minyak, tapi mereka memacu ekonomi jauh ke hadapan. Vietnam contohnya, pelabur-pelabur lebih gembira untuk melabur di negeri tersebut. Kenapa? Sesuatu perlu dilakukan. Saya melihat sebenarnya, saudara, tidak lain tidak bukan adalah kepimpinan. Apabila kamu memberikan orang yang tidak layak untuk jadi pemimpin, kamu tunggulah kerosakan yang akan dilakukannya. Ini yang terjadi pada negara kita. Dan kita hari-hari lain tak ada cakap. Lain tak ada sekarang ni. Dah saya tengok dah 4 tahun. Sejak UMNO Barisan Nasional ditumbangkan, dah masuk tahun keempat ni, tak ada cerita lain, cerita politik. Pemimpin saban hari, saban malam bercerita, lain tak ada macam mana nak mengukuhkan penguasaannya dalam politik. Mereka melihat selagi mereka berada di anjung kuasa dalam sektor politik, maka itulah jaminan mereka untuk hidup senang lenang. Soal rakyat, engkau punya hal lah. Jadi sebab itu saya katakan, bila mereka melontarkan kenyataan nak berjuang untuk rakyat, rakyat yang mana? Masalah rakyat ke ataupun rakyat? Saya bercakap mesti disantuni masalah rakyat. Masalah yang dihadapi oleh rakyat hari ini adalah tentang kemurungan ekonomi. Pemimpin harus menyantuni
Saudara Rosdin, lelong celah mana? Lelong apa benda dulu? Jadi kita sekarang ni, kita harus merubah semula. Dulu zaman Tun Razak boleh. Waktu itu negara kita bukanlah kaya raya sangat, cuma kita ada getah. Belum lagi jumpa minyak. Di akhir-akhir baru kita dapat minyak sekitar tahun 74. Tapi di awal kemerdekaan kita cuma ada getah dan biji timah. Tapi bagaimana negara boleh dimakmurkan? Kerana waktu itu kita punya cream of people ataupun bijak pandai warga bangsa kita yang berkesempatan dihantar belajar di luar negara, balik mereka jujur dan ikhlas. Persoalannya pemimpin dan juga kaki tangan kerajaan yang diletakkan di tempat-tempat tertentu, mereka jujur dan ikhlas meletakkan kepentingan bangsa dan negaranya mengatasi segala-galanya. Bangsa Malaysia, negara Malaysia is the first. Itu membuatkan mereka bekerja tidak peduli pun orang nak kata apa. Tidak memikirkan soal kroning, tidak memikirkan nak sakau. Dulu kita ada, bukan tak ada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, kita ada Biro Siasatan Negara. Hari ini Biro Siasatan Negara dilebarkan kuasanya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Tapi saudara lihatlah saban hari, terdedah sana, terdedah sini, malahan kepincangan yang dilakukan bukan lagi sikit-sikit. Wang yang disamun bukannya nilainya 300-400 ribu. Sudah naik bilion dah sekarang saya. Bila dengar saja apa yang berlaku, kerugian syarikat bilion. Tak ada lagi juta-juta dah sekarang. Apakah ini gambaran yang kita nak nyatakan pada negara luar? Sebab itu mereka menuduh kita punya elemen korupsi begitu tinggi. Mereka menuduh bahawa kepimpinan yang pincang, yang kelaut, yang tidak ada bermutu. Seharusnya sekarang ni, saya mengatakan ini tadi saya berbual dengan pemimpin negara, pemimpin parti kita, adalah saya lontarkan, dia kata betul. Betul apa yang saya lontarkan itu, dia kata ini realitis, tapi nak buat macam mana sekarang? Saya kata pertama sekali, yang paling penting, seandainya pilihan raya diadakan dalam waktu terdekat ini, kena ada pembersihan. There is no two ways about it. Dibersihkan dulu pimpinan politik. Kalau susah sangat, saya kata dalam keadaan begini, buat mageran aja. Serah balik kuasa pada Agong. Biar pilih siapa saja yang benar-benar berkelayakan untuk mentadbir negara. Orang politik ni rest dulu. Setahun ke, 5 bulan ke. Soal di peringkat cawangan, jalanlah. Tapi di peringkat atas ni, tak payahlah saya kata ada orang politik. Kalau mereka ada pun nak menjahanamkan negara je, buat apa? Dan ini perlu, saudara, kepentingan negara mengatasi segala-galanya. Sebab negara kita semakin sakit. We are become a sick society. Itu di sektor politik. Bagaimana dengan sektor pentadbiran? Jadi sebab itu, masa mendatang, pimpinan harus datang daripada orang, kalau muda pun muda lah. Sebab itu orang kata, kecil jangan disangka anak. Besar jangan disangkakan tua. Mereka yang ada pendidikan, yang kita hantar belajar sampai ke Harvard, belajar sampai ke luar negeri, mereka balik. Beri mereka peluang. Bimbing mereka untuk mentadbir satu jabatan. Tetapi perlu dihapuskan sistem kronisma. Sistem dululah pensuasaan itu. Ini perlu dihapuskan. Ternyata sistem ataupun konsep pensuasaan gagal. Bila kita gagal, sesat di hujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Kita ikut balik macam mana yang dilaksanakan oleh almarhum Tun Razak. Waktu itu, kita ada Tan Sri Syed Moha, kita ada Tun Dr. Ismail, kita ada Tun Ismail Ali, kita ada yang bawa Malay Tengku Razali Hamzah. These are the cream of the Malays. Mereka berjuang, bekerja, berkhidmat semata-mata untuk negara. Kita ada pula dari segi peguamnya, orang macam Tun Sofyan, orang macam Tun Saleh Abbas, yang benar-benar separation of power, mentadbir dari segi judiciary dan pentadbiran pemimpin politiknya itu eksekutif, Perdana Menterinya yang jelas tahu ke mana nak bawa negara ini, bersama dengan jemaah menterinya, anggota kabinet yang ikhlas. Kemudian dibantu dengan ketua Siswa Negara ada, dengan ketua pentadbir-pentadbir yang lain. Dan tidak ada elemen korupsi, tidak ada elemen kronisma. Hari ini, saudara, rakyat melihat. Ramai orang melihat bahawa sudahlah politik pun satu hal.
Dari segi sistem pentadbiran pun ada berlaku kronisme. Akhirnya kita koput. Dan kita terus mengana. Kalau begini keadaannya, negara yang subur, negara yang mempunyai penghasilan yang banyak macam mana pun, kalau kita dapat wang, dapat hasil, jualan dan sebagainya, yang negara ekspor, bawa balik seperti mengisi air di dalam raga. Saya tahu raga? Basket. Ambil air, isi dalam raga. Tiris, 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 tiris. Tidak ada meninggalkan apa-apa kesan pun. Berbeza macam saya katakan tadi, di negara Norway, mereka ada sovereign fund-nya untuk setiap rakyatnya. Satu orang 1 juta. Kita apa ada? Hutang. Apakah ini yang saya nak berkatakan? Saya kena melihat, bukan untuk hari ini. Kita kena melihat 50 tahun akan datang. Apa nak jadi pada negara kita? Kalau keadaan ini masih dibiarkan berterusan. Sebab itu saya katakan, saban malam saya menyantun politik. Saya tadi juga bercakap dengan pimpinan tertinggi. Saya kata perlu ada salinan. We have to be serious about it. Tak usahlah orang nak kata apa pun. Orang nak tunjal ke, orang nak maki ke, don't care. Mesti ada kekuatan diri. Buat semua itunya demi agama, bangsa dan tanah air. Jangan risau. Saya yakinlah bahawa Duli Yang Mahamulia Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu sentiasa berdiri teguh di belakang pimpinan yang ikhlas. Tidak apa yang berlaku di Selangor. Di Selangor, saya rasa untuk orang politik kena faham mesej yang ingin disampaikan oleh ke bawah Duli Yang Mahamulia Sultan Selangor. Apabila beliau membeli lukisan penghasilan Zuna, bagaimana gambaran lukisan itu, persidangan parlimen, persidangan Dewan Politik, dihadiri oleh beruk-beruk dan katak-katak. Tuanku beli itu, dia kata satu ketika nanti, kita boleh jual dengan lebih mahal lagi. Dan ini tentulah menjadi tarikan. Tuanku sendiri sudah melihat. Saudara, ini bukan nak mempermainkan, tetapi bukan nak memperolok-olokkan. Ini nyata. Saya tengok gambar tadi, astaghfirullahalazim. Memanglah tulisan lukisan itu cantik, tetapi gambarannya apa? Gambarannya dalam dewan itu dipenuhi oleh beruk-beruk, lotong-lotong, katak-katak. Adakah ini kualitinya? Saudara Noriman Karab terbaik untuk sakau. Itu keadaannya. Satu cara aja. Saudara Saudara Yang Mulia Muhammad bukan nak tolak semua orang, tidak. Pilihan raya perlu diadakan sesegera mungkin. Kita harus mencari pasukan baru. Dah tengok sekarang ni pasukan bola kita dah tak boleh bawa ke mana. Daripada Division 1 turun sampai Division 3 dan setanding secuma dengan pasukan Laos. Malu kita. Mana apa ini selepas pilihan raya di Johor. Macam mana kerajaan Johor sekarang ni, saya melihat kemungkinan mereka sedang membina pasukan macam mana pasukan bola sepak JDT. Kualiti pemainnya, kualiti coachnya, kualiti kaptennya, dan sasarannya jelas. Ini tidak. Kalau kita tengok sekali dari segi politiknya, saya nak tegur pimpinan UMNO. Semua nak skor. Semua nak skor, semua nak tunjuk akulah juara. Sepatutnya biarlah dari segi politik, UMNO ni ada presiden, jangan dikacau. Biarlah presiden UMNO menentukan. Dengan dia punya barisan timbalan presiden, naib presiden, ahli majlis tinggi. Tapi tidak. Hari ini, sahaban hari, mereka menyerang pimpinan UMNO. Dilondihkan selondih-londihnya. Apa dapat? Macam mana nak membuat kerja kalau macam ni? Untuk menyantuni setiap permasalahan. Sebab itu saya katakan, sudah sampai masanya. Dah letih kadang-kadang bercakap. Pilihan raya akan datang. Tadi saya jumpa juga, ada satu orang yang menjaga tentang senarai-senarai, calon-calon yang akan saya cuba tanya tadi, macam mana Datuk? Calon-calon dah siap ke belum? Dia kata calon-calon tu ada. Senarai macam mana? Belum lagi. Kita belum dibincangkan. Bila nak buat pilihan raya? Tanya pada menteri lah. Bila sebut tanya pada menteri, saya geleng kepala lah. Sebab Perdana Menteri nak buat pilihan raya pula, katanya terpaksa berunding pula dengan Tan Sri Muhyiddin, dengan Perikatan Nasional. Bila saya kebut begitu, semua ketawa. Ini gambarannya, saudara. Dan seandainya suasana politik kita tidak dilihat mantap untuk masa-masa mendatang, apa nak jadi pada negara kita? Sebab itu tadi saya nak hadir iftar Ramadan tadi, berpeluang bersama dengan, sebab saya kata pimpinan orang besar ramai tadi, dan berpeluang berbual dengan seorang ni bertanya
ke arah mana sebenarnya? Memanglah yang saya jumpa tadi, memanglah pemimpin UMNO. Saya cakap terus terang lah, bukan orang lain, pemimpin UMNO lah. Ke hala mana hala tujunya? Dan semua merasakan bahawa untuk pilihan raya kali ini, apa yang telah dilontarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden sewaktu Perhimpunan Agung UMNO yang lalu, beliau dengan jelas menyatakan, bahawa sekarang bukan lagi masa untuk kita mendidik orang-orang tertentu. Budaya wolot ini mesti dihapuskan. Budaya holot ni selalu tahu macam mana. Dia duduk dekat perangkat-perangkat bahagian, dia ada duit, dia tabur duit. Mereka membeli jawatan. Sebagaimana saya ceritakan, mereka memberi jawatan sedangkan mereka tahu mereka tidak berkeupayaan. Dan hari ini mereka nak mempertahankan jawatan. Sebab itu mereka nak menyonsong orang atasan lagi. Ya, kalau boleh presiden pun mereka nak buang supaya mereka pula dapat jadi presiden. Kerana apa matlamatnya? Matlamatnya adalah untuk tembolok diri mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan soal rakyat. Mereka tidak memikirkan soal negara. Saya pun letih nak bercakap soal rakyat, saya cakap soal negara. Soal negeri. Saya lihat sendiri apa yang berlaku di negeri. Cuma Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya cakap terus terang. Datuk Onn Hafiz sedang pun menggerakkan usahanya dan dibantu oleh mantan Menteri Besar, Datuk Hasni, untuk menggerakkan ekonomi negeri Johor, menyantuni rakyat. Walaupun sekarang ni hasil belum nampak lagi sebab baru kebah. Orang baru baik demam, bila masa lah nak tengok dia berselera nak makan. Baru baik. Dan saudara akan lihat, saya rasa dalam sebulan dua ni, Johor pasti akan menyerlah. Sebagaimana menyerlahnya pasukan Johor Darul Takzim bola sepaknya, JDT. Kali ini saya berkeyakinan tentulah lebih hebat lagi. Begitu juga di Melaka. Saya terus terang, minggu lalu saya pergi jumpa pimpinan di Melaka, jumpa dengan Esko Datuk Rahmat, berbual dengan beliau, jumpa dengan Datuk Rauf. Yang sudah now masa untuk mengurus dan mentadbir negara. Saudara Razali Samad, bubar, itu yang terbaik. Tadi pun saya katakan bubar. Timbalan presiden pun sekarang ni orang dah mula, bukan mereka kacau, mereka serang. Cerita yang dulu-dulu pun dikorek balik. Sampai bila nak selesai? Kita tidak mengatakan bahawa kita ingin bersekongkol. Saya tidak nak katakan bahawa saya bersetuju jika ada berlaku kepincangan. Tetapi kalau benda ni tidak menjadi isu besar, tak payahlah fikirkan macam mana sekarang ni untuk parti, khususnya UMNO, untuk memenangi pilihan raya. Ini lain tak ada. Lain cerita, debat. Lepas debat, selalu lihat sendiri. Apa berlaku dalam semalam di Parlimen. Bila saja pimpinan Datuk Ismail Sabri nak mewujudkan akta anti lompat, tiba-tiba orang ni letak syarat, orang ni kata begitu, orang ni kata begini, yang betul-betul menyokong secara mantap, saya lihat UMNO dan juga daripada Keadilan serta daripada Parti Amanah. Saya dengar sendiri macam mana kenyataan saudara Mat Sabu. Hebat. Saya dengar sendiri apa kata daripada saudara Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani. Begitu mantap bicaranya. Mereka mahu supaya kebejatan politik ini segera dihapuskan. Lain tak ada. Saya bukan nak memuji siapa saya. Tapi kita melihat realitinya. Nak harapkan, saya terkejut hari ini. Bila Azmin Ali dia kata, ucapan Tan Sri Muhyiddin mantap, yang terbaik. Saya tepuk dahi. Macam mana kata mantap dan terbaik? Kalau bila dia mengatakan, isu lompat parti ini, mestilah ada syaratnya, ada begitu, ada begini. Apa kata Dr. Mahathir pun lebih kurang sama. Mereka cuba untuk menghalalkan. Kalau tengok dari ucapan seolah mereka mau menghalalkan. Kita sudahlah. Saudara Haji Muhani Mat Zain tak sudah nak bubar Parlimen. Ekonomi tengah merudum. Beginilah sekarang ni. Harga barang memang mencanak, saudara. Tadi juga saya berbual. Saya kata, apakah Yang Berhormat ni, Datuk-Datuk, ada tak pergi santun tak di perangkat Akar Rumbi? Adakah pergi pasar Ramadan? Bagaimana melihat bagaimana kakak-kakak kita, adik-adik kita nak berniaga setahun sekali, lebih banyak termenung. Kerana pelanggan tak datang. Harga barang mahal. Kerana orang tak punya wang. They don't have the money to spend. Nak membeli belah macam mana? Artinya ekonomi dalam keadaan yang tersepuk. Ini bukan hanya ekonomi orang Melayu, saudara. Saya jangan fikir bahawa orang Melayu saya terkesan. Yang paling terkesan sekarang ni, warga bangsa Cina pun, warga bangsa India pun. Kita sekarang ni, boleh katakan semua bangsa
Asalkan nama rakyat Malaysia sedang berada dalam keadaan keluh kesah. Ekonomi yang tak tahu ke mana. Where are we heading? Sesuatu yang tidak terjangkau oleh pemikiran kita. Negara yang mempunyai makmur, ada penghasilan bumi yang hebat, anugerah ilahi, tapi dipersia-siakan oleh pimpinan sejak daripada pilihan raya yang ke-14. Since 2014, dah 4 tahun. Negara kita terumbang-ambing ibaratkan batera yang nak tunggu masa nak langgar batu karang. Bagaimana kalau kita karam? Apakah kita akan mahu mengulangi apa yang berlaku di Sri Lanka? Apakah kita akan mengulangi apa yang sedang berlaku di Venezuela? Sampai hari ini tercungap-cungap rakyatnya. Apakah kita mahu mencontohi dan terjadinya kejadian bagaimana berlaku di Greece? Kita harus berusaha. Sebab itu jalan terbaik. Sama ada kita pulangkan balik kuasa pada Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong, biarlah tuanku kata nak buat pemageran lah, ataupun adakan pilihan raya. We have only 2 choice now. Untuk mengizinkan sekarang ini berterusan, saya tidak nampak. Dari si perbualan tadi, saya tidak nampak kalau berterusan begini, rakyat semakin lama, semakin kurus kering. Akhirnya, ke mana kita nak pergi? Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.